Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara, bertemu lagi kita di channel Siring Jalan, channel Malaysian Respon tuan-tuan. Kepada rakan-rakan yang baru terjumpa ini channel, baru mengikuti ini channel, saya mohon silakan subscribe. Semoga kontennya dia bermanfaat dan boleh kita bincangkan bersama-sama ya. Oke lah saudara-saudara, kelebihan YouTuber jalanan macam kami ini tidak terikat dengan apa-apa pun. Orang cakap peraturan, yang penting sopan, yang penting tidak melanggar. Orang cakap garis panduan yang diberikan. Kita boleh bikin apa saja konten, yang penting konten tersebut tidaklah terlalu menyentuh sensitiviti sesuatu etnik, agama ataupun negara. Okey. Jadi kali ini tuan-tuan saya bikin satu konten yang saya rasa macam kelihatan keluar tajuk, tapi seperti yang saya nyatakan, konten saya sentiasa mengutamakan keutamaan negeri kita yang tercinta, iaitu negeri Sabah. Jadi konten pada kali ini membincangkan tentang maskot. Apakah itu maskot? Maskot bermaksud satu lambang yang kita ambil daripada unsur tertentu seperti tumbuhan, haiwan, gunung ganang, laut, begitu kan. Unsur-unsur ini yang kita jadikan sebagai lambang untuk kita gunakan menggambarkan identiti sesebuah kejohanan, sesebuah negara, sesebuah pertubuhan, syarikat, macam itulah. Kenapa maskot penting tuan-tuan? Ini sebenarnya maskot ada dua. Satu maskot kenegaraan yang betul-betul orang cakap jadi jatah negara tersebut, dan satu lagi maskot-maskot kejohanan. Kalau maskot kejohanan tuan-tuan, misalnya negara kita adalah negara pertama yang menggunakan maskot di Sukan C ya. Sukan C tahun 1989 dulu maskot kita adalah seekor penyu bernama Johan. Jadi dia menggambarkan kejohanan tersebut. Dia akan digambarkan sebagai haiwan yang boleh gambar jadi ubah suai. Kalau dia pergi angkat berat, angkat berat. Kalau dia pergi berenang, dia berenang. Contoh untuk maskot kejohanan. Kalau untuk lambang negara, ini lebih penting tuan-tuan, sebab ia mewakili jati diri negara tersebut, dia mewakili budaya negara tersebut, dia mewakili atau menggambarkan identiti negara tersebut. Ya, contohnya tuan-tuannya, kita ambil contoh yang dekat, negara Singapura. Nama dia pun sudah singa. Kan, tak tahulah dia singa betul atau singa pura-pura, tapi nama negara Singapura atau Singapura. Di Singapura sekarang sudah tentulah, kecuali di zoo, kalau di luar tiada singa. Yang ada pun merlion. Merlion ini singa berekor seperti singa air lah orang cakap, yang ada di depan Raffles sana. Singapura menjadikan singa sebagai lambang negara dia. Thailand, dia menggunakan gajah putih sebagai imej negara dia, imej kerajaan dia ya. Imej diraja Thailand itu gajah putih. Negara tetangga Indonesia tuan-tuan menjadikan burung Garuda sebagai jatah negara dia. Macam kita Malaysia juga, kita gunakan harimau 2 ekor di situ sebagai jatah negara kita. Kan? Negara-negara lain macam Vietnam dengan naga apa semua. Di negara China, unsur naga adalah unsur yang walaupun tidak jadi lambang negara, tapi unsur yang sangat sinonim dengan kebudayaan diorang. Ada juga negara yang keliru, haiwan apa yang penting untuk dia sebab terlampau banyak. Macam India. Kan dari segi kerohanian atau keagamaan di India, lembu dianggap sebagai haiwan suci. Begitu juga banyak kuil-kuil ular, monyet, dewa Hanuman ya, ataupun haiwan lain seperti ular tedung, kobra yang gitu lah. Tapi pada masa yang sama, burung merak iaitu burung peacock itu juga jadi sebahagian daripada identiti negara India. Jadi nampakkan tuan-tuan, ada juga yang berunsurkan geografi. Kalau kita tengok burung kiwi, otomatik kita ingat New Zealand. Atas sikit dia punya tetangga, kita akan ingat kangaroo untuk Australia, platypus dan beruang koala. Ada lagi Tasmanian tiger, Tasmanian devil ya, harimau Tasmania di Australia. Jadi nampakkan tuan-tuan betapa sinonimnya haiwan-haiwan ini untuk menggambarkan sebuah negara. Ada juga negara yang saking banyaknya haiwan sampai dia tidak tahu mau pilih yang mana satu. Macam negara-negara Afrika di Kenya. Kenya terletak di bahagian savana. Jadi dia mengadakan safari. Dalam safari dia terlampau banyak haiwan. Dia mau pilih singa, nanti takut jirafah cemburu. Dia mau pilih badak, dia takut harimau jealous. Jadi dia tidak, dia kasih biar saja. Kan? Malahan negara Uganda, dia tidak menggunakan lambang haiwan yang orang cakap lambang kenegaraan, tapi dia terus ambil gambar seekor ayam dalam dia punya bendera. Nampak pentingnya peranan haiwan dalam penyatuan, dalam menjadikan kita nampak haiwan tu ini identiti negara saya. Jadi untuk negeri kita Sabah tuan-tuan, straight to the point ya. Bagilah cadangan, apa haiwan yang boleh kita pilih sebagai maskot negeri kita yang paling ampuh lah orang bilang. Yang kalau kita tengok boleh menyatukan kita semua. Sebenarnya banyak tuan-tuan. Jadi kalau terlampau banyak kita calonkan sajalah. Kita calonkan, macam pilihan raya pula kena calon. Nanti kita kasih kumpul dalam DIDU, Dewan Undangan Haiwan. Kalau DUN, Dewan Undangan Negeri, ini Dewan Undangan Haiwan.
Kan, supaya kita faham haiwan-haiwan ini ada peranan masing-masing. Jadi kita boleh ambil iktibar daripada kelebihan dan kekurangan haiwan tersebut. Okey, jadi untuk memudahkannya saya bagikan kepada 4 bahagian lah, 4 bahagian haiwan ya. Haiwan darat, haiwan laut, haiwan udara dan haiwan gaib, haiwan mistik. Okey. Jadi tuan-tuan. Mula-mula haiwan darat lah. Haiwan darat tuan-tuan ada banyak. Contoh terbesar untuk kita Sabah sudah tentulah orangutan. Orangutan boleh kita pilih sebagai maskot negeri kita sebab orangutan ini melambangkan kebijaksanaan. Orangutan melambangkan kesetiaan. Orangutan adalah haiwan yang terbijak, kedua terbijak spesies makhluk hidup selepas manusia. Manusia, orangutan, chimpanzee. 3 ini mempunyai IQ yang tinggi. Jadi melambangkan negeri kita. Tapi tuan-tuan kita kena ingat orangutan pun ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada sedikit di Sarawak. Yang di Perak di Semenanjung itu bukan orangutan asli, diambil dari negeri kita itu. Okey, jadi orangutan satu. Kedua, mawas-mawas yang lain lah. Kan, haiwan seperti mawas itu sendiri, kongkang, wak-wak, kongkang yang mata dia besar tu. Kemudian monyet proboscis, jangan lupa, di Kinabatangan sana, di Sukau. Monyet proboscis lambang eksklusif negeri kita sebab dia ada di tempat lain. Kita punya negeri saja yang ada. Monyet handsome, monyet Belanda tu kan, yang dia punya hidung mancung. Orang bilang monyet ini ada kelebihan lain. Dia punya tidak pandai mati, keras saja. Mungkin dia terlebih makan banyak tongkat ali original di Kinabatangan sana. Okey. Itu haiwan-haiwan yang melompat-lompat. Belum lagi haiwan daratan. Badak tuan-tuan. Badak adalah image bola sepak negeri kita dulu. So, waktu kita punya tim bola terlampau kuat. Jadi kita disatukan dengan image sebagai badak. Yang tidak memilih lawan. Dia main sondol saja. Tapi pada masa yang sama, dia haiwan yang slow. Badak boleh tuan. Sebab badak sekarang ini diancam kepupusan. Jadi tidak salah untuk kita ambil badak. Jadi salah satu daripada calon-calon maskot kita. Kemudian kuda. Kenapa kuda tuan-tuan? Sebab keunikan saudara-saudara Samah kita di Kota Belud. Saudara-saudara Bajau Samah kita adalah merupakan cowboy of the East. Itu kelebihan dia tuan-tuan. Tidak ada di tempat lain. Kita punya penunggang kuda, orang cakap nombor 2 daripada penunggang Mongol. Cowboy pun tidak tera naik kuda. Orang Mongol yang nombor 1, orang Bajau Samah yang nombor 2. Yang paling pintar naik kuda. Sebab kuda kita boleh naik turun bukit. Kota Belud kan bergunung ganang. Bayangkan tuan-tuan, dari Lebak Moyo sampai Pigi Pirasan, diorang naik kuda. Okey, jadi itu haiwan darat. Kan, haiwan darat. Sebenarnya banyak lagi haiwan-haiwan lain tuan-tuan yang boleh kita apa. Kemudian tuan-tuan, yang kedua, haiwan air. Haiwan air tuan-tuan, sendiri mau ingat, negeri kita negeri yang dikelilingi laut. Kalau kita pergi Bandaraya Kota Kinabalu, ibu negeri kita nampak ikan layar di depan hayat sana. Menunjukkan negeri kita negeri yang paling bagus untuk angling, memancing, orang bilang, pancingan laut dalam. Ikan merlin, di Sempurna ada ikan barakuda. Kemudian ada ikan yu. Ikan yu ini tuan-tuan saya rasa antara cadangan yang paling bagus, terutama ikan yu kepala tukul itu kan, unik. Apatah lagi seperti badak, ikan yu juga diancam kepupusan sehingga kerajaan negeri kita mengambil inisiatif untuk mengharamkan penangkapan ikan yu untuk sirip dia. Selepas itu penyu. Penyu kita tahu tuan-tuan, kalau kita pergi Pulau Gulisaan, Pulau Selingan, di Sendakan sana adalah image bandar Sendakan. Jadi ingat, jangan terlampau makan banyak itu telur penyu. Kesian nanti pupus kita punya penyu. Lambang-lambang kita punya haiwan-haiwan di laut. Belum lagi apa orang cakap ikan duyung. Tapi ikan duyung nanti kita masukkan dalam kategori ikan haiwan mistik. Okey, di udara tuan-tuan, kalau kita ingat, dulu pada hujung tahun 80-an sampai awal 90-an, burung raja udang adalah merupakan jatah negeri kita. Sarawak guna burung kenyalang, kita guna burung raja udang sebagai lambang negeri kita. Nampak kan? Sampai sekarang pun di KK, di Likas sana ada daerah nama dia Kingfisher. Mengambil sempena nama burung raja udang yang cantik berdada kuning sering-sering biru. Itu lambang negeri kita dulu. Kemudian, kalau kita tengok kelab pencinta alam Sabah, diorang menggunakan lambang kupu-kupu Raja Brok. Ini kupu-kupu paling unik di dunia ini. Tidak ada orang cakap di Sabah saja dia punya spesies ini paling cantik. Kalau dia mengembang, terlampau cantik tuan-tuan. Okey, itu haiwan-haiwan yang berterbangan. Okey, haiwan mistik pula. Haiwan mistik naga. Kenapa naga tuan-tuan? Kita tahu Sabah pun banyak kita punya saudara-saudara orang Cina. Dulu ada legenda mengatakan di Gunung Kinabalu kita yang suci itu ada geliga naga. Geliga naga ini disimpan oleh naga tersebut bersama seorang putri. Jadi ada 2 orang putra dari Cina, iaitu Ni Wan dan Ni Ping, kalau saya tidak salah lah. Saya pun ingat lupa juga itu sejarah. Diorang lah yang naik, pergi ambil itu menggunakan geliga palsu untuk orang cakap mengelabui si naga tadi. Jadi ini satu legenda tuan-tuan ya. Orang Bajau pun banyak percaya legenda ini. Kalau tidak salah saya, kejadian ini
ada direkodkan dalam manuskrip lama Cina, tapi tidak tahulah kesahihan dia. Kemudian ikan duyung, tuan-tuan. Kalau kita pergi Batu Mandi di Kudat, di Simpang Mengayau, ada legenda ikan duyung, diorang cakap. Jadi nampak tak, tuan-tuan, betapa uniknya negeri kita. Semua haiwan hampir boleh kita gunakan untuk melambangkan betapa negeri kita ini kaya dengan flora dan fauna. Tapi ada 3 haiwan yang saya rasa tidak boleh kita ambil. Yang tidak boleh kita ambil sebagai maskot negeri kita. Pertama, buaya. Sebab apa? Negeri sebelah kita, Sarawak, menggunakan buaya sebagai lambang negeri mereka. Buaya bujang senang. Kedua, tuan-tuan, haiwan-haiwan yang orang cakap menakutkan lah. Kan? Menjijikkan macam lipas, nyamuk, tikus. Tak mungkin lah kalau gitu kan. Bukan kita merendahkan haiwan-haiwan ini. Ini pun ciptaan Allah juga, makhluk. Tidak ada makhluk yang tidak berguna. Lepas itu, tuan-tuan, yang ketiga yang paling orang cakap tidak boleh kita gambarkan, takut nanti orang kasih uluk-uluk kita punya negeri, yaitu katak. Katak jangan. Kalau katak itu kita mau bikin replika dia, bikin di depan Dewan Undangan Negeri Sabah sana. Atau di mana-mana pejabat parti. Letak katak di depan pejabat diorang. Baru itu untuk maskot parti politik. Kalau untuk negeri kita jangan gunakan katak. Jadi tuan-tuan, silakan komen. Kita tengok cadangan tuan-tuan, apa haiwan yang mungkin saya terlepas pandang yang saya tidak tersebut tadi. Jadi haiwan-haiwan ini, kalau saya secara pribadi, saya pilih ikan hiu tukul dengan orangutan. 2 inilah, 1 laut, 1 darat. Kan? Untuk mewakili negeri kita. Kan? Sebagai maskot negeri kita. Negeri kita memang negeri yang indah. Jadi, moral of the video is, kita harus bangga dengan keberadaan negeri kita. Kan? Yang, kalau haiwan-haiwan yang banyak ni kita kumpulkan jadi maskot, hati kita akan terus, kalau orang yang berwarna-warni ni boleh bersatu, apa pasal kami yang manusia ni, kalau setakat batasan etnik, saya tidak boleh bersatu. Kan? Moral yang pertama. Yang kedua, pasal politik jugalah. Jadi parti-parti politik janganlah menjadi seperti sebahagian kelakuan haiwan-haiwan ini yang negatif. Pertama, melompat sana sini. Kedua, tidak ada pendirian, lidah bercabang. Okey tuan-tuan, semoga video yang simple ini boleh kita manfaatkan, ceritakan antara satu sama lain dan kupas. Memang tentang haiwan, tapi tentang maskot, tentang jati diri negeri kita, tentang kepentingan. Ada setengah negara sangat mementingkan haiwan-haiwan ini sebagai lambang negara mereka. Jadi kenapa tidak kita Sabah? Negeri kita kan paling kaya dengan hidupan liar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.